الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman kerana sudi bersama-sama dengan Gemenuk Iman dalam kuliah duha hari ini dengan hadis Qudsi, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Saf Pentadbiran Gemenuk Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita di pagi Jumaat yang barokah ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita dalam lakak ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Pada tafadhal, masykur Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk pagi ini kita akan sambung lagi, iaitu bacaan daripada buku kitab Hadis Qudsi, dan kita akan tengok pada muka surat yang ke-107. Hadis yang kedua, sedekah dapat memelihara daripada api neraka Allah. Hari ni tak nampak pula AJK buka kamera. Tak payah buka pun tak apa. Saya okey je. Okey. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan tengok hadis yang kedua dalam bab infak dan juga sedekah. Sedekah dapat memelihara daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Suka untuk saya sebutkan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya bila kita melihat orang yang bersedekah, kita tengok orang yang meminta sedekah ni dia macam berhajat kepada kita, kan? Berhajat. Dia memerlukan harta kita untuk meneruskan kehidupan. Yang ini selalu saya sebutkan dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni. Tetapi sebenarnya antara orang yang bersedekah dan orang yang meminta sedekah, orang yang bersedekah sebenarnya lebih mengharapkan kepada orang yang meminta sedekah daripada orang yang meminta sedekah berharap kepada orang yang bersedekah. Sebab kita perhatikan orang yang meminta sedekah, dia berharapkan kepada harta kita. Kita beri harta kepadanya, maka dia dapatlah belanja pada hari tersebut ataupun 2-3 hari selepas itu. Tapi sebenarnya apa yang dia harapkan itu adalah bersifat sementara. Dia dapat, habis macam tu je lah. Dia belanja, beli makanan, beli minuman, selesai. Tetapi tidak kepada kita yang mengeluarkan sedekah. Dan kita akan melihat di sini, yang mana orang yang meminta sedekah tu, kita lebih mengharapkan dia untuk meminta sedekah. Sebab dengan kita memberi sedekah, kita mengundang macam-macam keistimewaan
dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan bersedekah ini iaitu dia dapat memelihara kita daripada api neraka. Ataupun sedekah ini mampu memadamkan api neraka. Kita lebih berhajat. Kalau tanpa ada orang yang meminta sedekah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kita tak dapat peluang ni untuk bersedekah. Kita tak dapat peluang ni. Sebab itu guru saya ada sebut satu ucapan yang saya rasa baiklah untuk kita fahami. Zaman kita hari ini ada satu peluang yang tidak ada peluang pada waktu silam. Kita ada satu peluang yang tidak ada pada waktu silam, iaitu peluang berdakwah di media sosial. Contohlah, dia kata macam tu, peluang berdakwah di media sosial. Yang mana orang-orang dahulu tak ada peluang tu, tapi kita berpeluang pada hari ini. Maka gunakan kelebihan itu untuk kita lakukan segala macam amalan-amalan yang baik. Gunakanlah media sosial ni dengan cara yang betul. Maka begitulah yang kita fahami dalam hal sedekah ni. Inilah salah satu jalan yang kalau tak ada orang minta sedekah, kita tak dapat peluang ni. Rupa-rupanya dengan kita bersedekah ni, adanya orang meminta sedekah daripada kita, rupa-rupanya kita dapat padamkan api neraka kepada kita. Kita dapat jauhi diri kita, pelihara diri kita daripada azab api neraka. Kemudian dengan sebab orang meminta sedekah ni menjadikan kita sembuh daripada penyakit. Yang ni saya akan datangkan kepada ibu-ibu dalil-dalil keutamaan orang yang keluar bersedekah. Cuma yang awal ni saya nak bayangkan penting kita melihat sedekah ni kerana apa? Kita sebenarnya berhajat untuk memberi sedekah dan berhajat kepada orang yang meminta sedekah berbanding orang yang meminta sedekah berhajat kepada harta kita. Sebab secara fitrahnya kita tak suka pun orang yang datang meminta-minta kepada kita, berharap, berhajat harta daripada kita. Kita tak suka. Tapi sebenarnya kalau kita tukar sudut fikir kita, sudut pandang kita, kita akan lihat sebenarnya penting mereka ni ada. Sebab kita sangat berhajat dengan kewujudan-kewujudan mereka. Sebab dengan memberi sedekah ada kelebihan untuk kita di dunia dan ada kelebihan untuk kita di hari akhirat. Okey? Baik. Jadi hadis yang pertama kita nak bincang pada hari ini iaitu hadis pada muka surat 107. Kalau di sini kita tengok penulis telah membawakan ada 3 dalil. Dan 3 dalil ni membawa maksud yang hampir sama. Sama je lebih kurang. Okey, tapi kita bacalah 3 hadis ni untuk kita nampak apa sebenarnya yang nak disampaikan. Baik. Pertama iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Adi bin Hatim. Beliau berkata, Adi bin Hatim ni berceritalah, dia kata apa? Kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dahulu aku pernah bersama dengan Nabi SAW, pernah duduk bersama dengan Nabi. Faja'ahu rajulan, maka datanglah ada 2 lelaki ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 lelaki datang pada Nabi. Ahaduhuma, ada salah seorang daripada mereka itu bercakap, yashkul ailah wal akhar yashku qata'as sabil. Seorang daripadanya mengadu tentang apa? Yashkul ailah, dia bercerita tentang kemiskinan dia, kesempitan rezeki dia. Wal akhar, dan seorang lagi yang datang jumpa Nabi itu yashku, dia mengadu pada Nabi qata'as sabil, iaitu dia telah dirompak di pertengahan jalan. Hartanya telah dicuri di pertengahan jalan. Nah, dua-dua tak ada harta lah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada 2 lelaki tadi tu. Nabi kata apa? Amma qat'us sabil fa innahu la ya'ti 'alaika illa qalilun hatta takhrujal 'iru ila Makkah bighairi hafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dirompak di jalanan tadi tu sesungguhnya tidak terjadi kepada kamu melainkan sedikit, sehinggalah satu rombongan perniagaan yang keluar menuju ke Mekah nanti tanpa ada sebarang penjaga yang mengawasi keselamatan mereka. Okey. Hadis ni sebenarnya Nabi SAW nak bagi tahulah. Rompakan ni memang adalah kecurian-kecurian ni satu kes, satu masalah yang dihadapi oleh manusia. Kalau tak terjamin keselamatan kepada kita dan sebagainya, kita tak ada kan pelindung ataupun orang yang menjaga keselamatan kita, mudahlah ada risiko-risiko macam tu. Kemudian Nabi kata wa ammal ailah, dan bagi orang yang miskin tu pula, fa inna sa'ah, nanti di hari akhirat, la taqumu,
tidak akan lagi di hari akhirat nanti hatta yatufa ahadukum bisadaqati. Yang mana kata Nabi SAW, di hari kiamat nanti tidak ada salah seorang pun di antara kamu yang akan duduk di hari kiamat nanti yang dia nak keluarkan harta bersedekah dan dia tak akan jumpa ada orang yang nak ambil sedekah dia. Di hari akhirat itu nantilah, satu waktu tu nanti dia nak keluar sedekah ni, dia cari orang yang dia nak bersedekah tapi dia tak jumpa. Tak ada orang yang nak sedekah daripada dia. La yajidu man yakbaluha minhu. Tidak ada orang yang nak ambil harta daripada dia. Summa la yakifanna ahadukum baina yadayillah. Laisa bainahu wa bainahu hijabun wala tarjumanun yutarjimu lahu. Nabi pun kata, nanti di hari akhirat dia pun akan berhadapan di hadapan Allah. Dia akan berdiri di hadapan Allah. Dan di antara dia dengan Allah tidak ada lagi hijab dah. Dan di antara dia dengan Allah tidak ada lagi penterjemah. Maksudnya dia dengan Allah Ta'ala berdua-dua nanti di hari akhirat berhadapan untuk dihisab. Thumma la yakulanna lahu. Lalu Allah Ta'ala akan firmankan kepada manusia itu nanti. Alam utika mala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan katakan kepadanya. Alam utika mala. Bukankah aku telah berikan hartaku kepada kamu? Fala yakulanna. Maka lelaki ni akan jawab, bala, betul, kau beri hartamu kepada aku. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan kepada kita harta yang kita miliki di dunia ni, wang yang kita miliki di dunia ni adalah bersifat pinjaman. Pinjaman. Sebab itu di hari akhirat Allah Ta'ala dia akan hisap seluruh harta-harta yang kita perolehi dan seluruh harta-harta yang kita belanjakan. Allah akan hisap. Kenapa Allah akan hisap? Allah akan tanya satu persatu detail. Sebab Allah Ta'ala berhak bertanya kerana harta tu milik dia. Kalau harta tu milik kita, Allah tak tanya sebab itu hak kamu kan. Tapi kenapa Allah bertanya? Sebab itu adalah milik Allah. Yang kita miliki itu adalah pinjaman. Jadi Allah berhak tanya, kamu dapat harta daripada mana? Dan kamu belanjakan harta bagaimana? Sebab itu dalam surah Al-Adiyat, Allah Ta'ala sebut apa? Saya lupa ayat dia. Apa dah surah Al-Adiyat, lupa dah. Allah Ta'ala sebut di hujung tu. Bila Allah, jangan saya dah baca ayat Kalau ibu-ibu tengok dalam surah Al-Adiyat, surah yang ke-100, di hujung tu Allah Ta'ala ada sebut satu ayat. Surah Al-Adiyat, surah yang ke-100, Allah Ta'ala kata apa di hujung tu? Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Allah Ta'ala ada gunakan perkataan la khabir. Iaitu Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan hisap manusia tu la khabir. Khabir dekat sini, kalau kita tengok nama Allah, ada Al-Alim, Tuhan yang maha mengetahui. Al-Khabir pun Tuhan yang maha mengetahui. Cuma bezanya Al-Khabir ni Tuhan yang maha mengetahui secara mendalam. Secara mendalam. Kenapa mendalam dekat sini? Sebab Allah nak bagi tahu pada kita, kalau Allah Al-Alim, maha mengetahui secara umum, menyeluruh. Tapi Al-Khabir secara mendalam. Dari sudut harta ni, kita boleh terjemahkan, Al-Khabir ni kita umpamakan macam sifat seorang auditor. Dia semak setiap perbelanjaan kita, invoice kita, duit keluar masuk kita secara detail. Yang itu Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Okay? Kenapa Allah buat macam tu? Sebab seluruh yang kita miliki adalah milik dia. Pinjaman saja. Jadi dia berhak untuk bertanya. Jadi dekat ayat hadis ni, alam utika mala. Bukankah aku dah berikan kepada kamu harta? Bala, kita akan akui. Bala, ya, kamu telah berikan kepada aku harta pinjaman. Fayanzuru an yaminih. Maka si fulan ni pun tengok di sebelah kanan dia. Fala yara illa nar. Dia tidak melihat apa-apa melainkan api neraka. Thumma yanzuru an shimalih. Lalu dia pun melihat di sebelah kiri dia. Fala yara, dan dia tidak melihat apa-apa illan nar, melainkan juga adalah neraka. Okey, disebabkan dia dah berada di sekeliling dia adalah neraka, kata Nabi SAW, falyattaqiyanna ahadukumun nar walau bisyikki tamrah.
Kata Nabi SAW, di antara kamu, peliharalah diri kamu daripada api neraka, walau bisyikki tamrah, walau hanya separuh biji kurma. Di sini Nabi nak bagi tahu kita, yang penting sedekah. Banyak ke, sedikit ke, kecil ke, besar ke, itu bukan soal dia. Yang penting sedekah. Sebab walau hanya separuh, kita ada harta tu je, contohlah. Kita ada makanan satu biji kurma, bukan setangkai kurma, sebiji kurma. Kalau dapat, potonglah separuh. Separuh tu kamu makan, separuh lagi kamu pergilah sedekah. Sebab separuh sedekah kamu tu yang kita rasa macam tak ada nilai. Separuh siapa nak ambil biji kurma ni? Separuh je. Tapi itulah yang akan menjadi penyelamat, pelindung daripada azab api neraka. Nak ceritanya, itulah sebenarnya yang satu perkara yang sangat istimewa tentang sedekah. Okay? Walaupun hanya separuh biji kurma. Kemudian kata Nabi, fa'illam yajid, kalau kamu tak ada, harta pun tak ada. Maksudnya Nabi tak menafikan. Ada yang Allah Ta'ala telah takdirkan, disempitkan rezekinya. Jangan kata sedekah, saya sendiri pun tak boleh makan. Saya sendiri pun tak boleh makan. Kalau kita tak mampu untuk bersedekah, Nabi kata apa? Tetap kena bersedekah. Macam mana nak bersedekah? Fabikalimatin tayyibah. Cakaplah dengan ucapan-ucapan yang baik-baik. Yang ini orang Melayu kata apa? Kalau kita tak mampu gembirakan orang, jangan buat orang lain bersedih. Kalau kita tak mampu melapangkan orang lain, jangan kita jadikan diri kita ni menyempitkan urusan orang lain. Maksudnya, sentiasa jangan memberikan beban pada orang lain. Jadi, kalau tak mampu bersedekah, memang terhalang. Kita berhajat juga pada benda yang sama. Maka jangan sampai kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Nabi anjar kepada kita, sedekahlah mengikut kemampuan kamu. Sebab itu para ulama menyebutkan, seafdal sedekah. Sebaik-baik sedekah ni bukan pada nilai dia. Bukan pada nilai dia. Kita ada 400,000 dalam simpanan kita. Betul ke ibu-ibu? Ini ibu-ibu yang semua jutawan-jutawan ni ada 400,000 ni. Cuba kalau kita buat satu kelas harta pusaka. Percayalah, ramai akan macam-macam soalan. Sebab apa banyak soalan? Sebab semuanya jutawan. Saya nak harta saya, macam mana nak bahagi? Macam nak bahagi ni? Bayangkan, kita ada harta banyak ni. Kita pun bersedekah mungkin dengan nilaian 1,000 ataupun 100. Bayangkan. Kita rasa besar lah, saya letak 100, saya letak 1,000. Tetapi ada orang ni hartanya mungkin RM20 saja. RM20 je, itulah yang ada dalam wallet dia. Tak ada lagi dalam simpanan, RM20. Dan dia bersedekah dengan nilaian RM15. Dia sedekah RM15. Dari satu sudut kita tengok, si fulan yang bersedekah 100 atau 1,000 tu lebih besar nilai dia daripada RM15 ataupun RM10 ni. Lagi besar nilai 100 dengan 1,000 tu. Tapi bukan soal tu yang Allah lihat. Yang Allah nak lihat dari sudut bagaimana kita mengorbankan yang kita miliki itu untuk memberikan kepada orang lain. Yang kita sebut sebagai keikhlasan. Kan? Kawan tu ada RM20. Dia mampu keluar RM10, separuh daripada yang dia miliki, ataupun RM15, 3/4 daripada yang dia miliki, walaupun nilai itu kecil, tapi itu lebih besar dan lebih afdal di sisi Allah daripada orang yang ada harta 400,000 baru keluar RM100 ataupun RM1,000. Okey? Baik. Yang pentingnya adalah bersedekahlah. Keluarlah mengikut kemampuan yang kita miliki. Okey, yang itu yang dimaksudkan di dalam hadis ni. Walaupun hadis tadi panjang tu, bercerita tentang orang mengadu lah. Saya ni dirompak, tak ada harta dah. Saya ni miskin bagaimana ni. Nabi nak beritahu, macam mana pun keadaan kamu, situasi kamu, itu bukan menjadi asbab, penghalang yang menghalang diri kita daripada bersedekah. Jangan itu jadikan sebagai keuzuran ataupun alasan daripada kita bersedekah. Sebab itu Nabi sebut nilai yang paling kecil, iaitu kalau ada sebiji kurma, separuh tu pergi sedekah. Kalau tak mampu juga, iaitu jangan kita menyakiti orang lain ataupun cakaplah dengan ucapan-ucapan yang baik. Dan itu pun adalah dikira sebagai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu adalah hadis yang pertama. Okey, yang kita boleh bincangkan. Hadis yang pertama ni hampirlah
dengan hadis yang kedua, lebih kurang sahaja maksud dia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Al-Imam Ghazali dia bagi kita satu contoh. Dia bayangkan kepada kita. Semisal ada seseorang ini yang seringkali diminta pertolongan daripada dia. Sedara-sedara jumpa dia minta tolong dia. Sama ada minta tolong bantuan tenaga ke ataupun sedikit harta. Kawan-kawan selalu mesej dia. Selalu je nak pinjam duit. Orang ramai ni suka sangat jumpa dia minta bantuan. Suka sangat. Sampai dia kadang-kadang mungkin fed up, give up. Saya ni dah macam welfare pun ya juga kan. Orang tengok muka saya ni memang macam rumah kebajikan. Itu bahasa dia lah. Orang tengok saya ni macam rumah kebajikan ke? Asal jumpa saya nak minta bantuan. Asal jumpa, ketahuilah Al-Imam Ghazali kata apa? Itu boleh jadi dia dipilih oleh Allah menjadi wakil Allah di dunia. Menjadi wakil Allah di dunia. Kerana apa? Dia menjadi perantara di antara Allah Ar-Razzaq kepada manusia. Dia menjadi perantara Allah Ar-Razzaq kepada manusia. Okey. Manusia mendapat harta itu melalui si fulan tu. Sebab itu di sini saya suka sebutkan, ni menjadi motivasi kepada kita semua. Orang Muslim bila dia fahami hadis ni, bukanlah bererti dia hanya nak tubuhkan NGO je kan, dia collect sumbangan, buat platform dia nak bagi. Bukan sekadar tu saja, jangan sempitkan. Tapi orang-orang Muslim yang suka hari ni di Malaysia, nak jadi founder lah, nak buka syarikat lah, nak berniaga lah, letakkan dalam fikiran kita. Saya berniaga ni bukan sekadar nak kaya. Sebab kalau fikir kaya, kita tak tahu apa definisi kaya. Dapat pakai kereta besar kaya ke? Dapat beli rumah besar kaya ke? Dapat pergi haji dengan package 300,000 tu kaya ke? Kita tak akan dapat satu definisi tepat maksud kaya. Tapi letakkan kenapa saya berniaga, kenapa saya macam ni? Sebab saya nak menjadi wakil kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki pada manusia. Dengan sebab saya menyediakan peluang pekerjaan kepada orang lain dapat bekerja dengan saya, di sinilah tempat dia dapat menafkahi keluarga dia. Yang inilah unsung hero ni. Hero yang tak didendangkan tu. Sebab dia berniat, saya bekerja ni, saya buat bisnes ni, ada orang dapat bekerja dengan saya. Saya dapat berikan dia peluang untuk dia menafkahi keluarga dia. Dia dapat simpanan pendapatan dia, lalu dia boleh buat simpanan, dia boleh buat perbelanjaan, dia boleh jalankan tanggungjawab dia. Di situ Allah nilai. Inilah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kelebihan. Berikan sedikit keutamaan. Jadi orang mukmin kena fikir macam tu. Sebab kita boleh nampak tanda Allah kasih kepada seseorang manusia, Allah Ta'ala akan mewakilkan sifat dia kepada diri seseorang manusia. Contoh, ada seorang manusia ni terkenal dalam kalangan manusia. Dia ni adalah golongan, dia ni orang yang paling pemurah, orang kata. Dia ni pemurah ni memang tak berhenti dia bersedekah. Terkenal dengan sifat tu. Sebenarnya itulah tanda kasih Allah kepada si fulan. Kerana apa? Allah meletakkan sifat Allah, Tuhan Al-Wahhab, Tuhan yang Maha Memberi. Allah berikan sifat itu kepada si fulan supaya si fulan tu dikenali sebagai orang yang paling banyak memberi. Kan? Itu maksud saya lah. Jadi kita mudah faham. Kita nak menjadi orang yang dicintai oleh Allah di sisi Allah, kita kena ada satu sifat seperti mana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah memberi. Kadang-kadang kita tak ada kemampuan untuk memberi, tapi kita boleh bantu orang lain untuk memberi. Kita jadikan kita ni ruang, tempat orang lain mengadu pada kita, minta bantuan dan sebagainya. Kita tak ada duit tapi kita boleh cari orang lain untuk bantu. Boleh jadi tuan-tuan. Ini antaralah perkara-perkara yang kita boleh kembangkan maksud sedekah. Okey, maksud sedekah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis yang lain pula. Hadis yang muka surat 108. Hadis yang hampir sama. Kita tengok sini diriwayatkan daripada perawi yang sama, iaitu Adi bin Hatim. Beliau berkata, Baina ana indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana saya berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, id atahu rajulun, datanglah seorang lelaki, fashaka ilaihi al-faqah, lalu dia mengadu pada Nabi tentang kefakiran dia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuba saya tanya pada ibu-ibu, apa maksud fakir? Apa maksud miskin?
Dari sudut Miskin. konteks ibu-ibu, jangan guna konteks agama yang ibu-ibu faham maksud miskin. Kita tengok saya ni miskin lah. Kalau kita, negara kita ada definisi B40, M40, T20 kan. Kita sendiri pandangan kita. Apa maksud miskin? Tak ada duit. Kalau Cukup tak makan. tak cukup makan. Pendapatan tu cukup-cukup je untuk Cukup guna. makan. Macam kata kok, kais pagi, makan pagi, kais petang makan petang ke Ustaz? Tu saya tanya ibu-ibu yang tanya saya dulu. Maknanya Gaji tu dia kerja tapi itulah pendapatan dia tu cukup-cukup. Maknanya dia cari kata orang kata kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang dia cukup-cukup Kalau je macam lah. tu ramailah orang kat KL tu miskin. Ustaz, pendapatannya betul, kurang miskin. Kalau bersih daripada bandar. keperluan. Kalau dia miskin harta, lebih ilmu, okey je Ustaz. Pendapatan dia kurang daripada keperluannya. Okey, miskin akhlak. Dia kembang dia. Okey, baik. Ada seorang ulama ni ditanya satu soalan. Dia kata, mal faqar? Dia tanya pada ulama ni, apakah itu kefakiran? Apakah itu miskin? Miskin tu apa kan? Nak tanya pada ulama ni. Ulama ni jawab dengan jawapan yang paling mudah. Khauful faqar. Al-faqru huwa khauful faqar. Dia kata apa? Kefakiran ataupun kemiskinan itu adalah orang yang takut miskin. Jawapan dia, orang yang miskin tu adalah orang yang takut miskin. Boleh jadi dia banyak harta, tapi dia takut nak berbelanja. Itulah orang yang miskin. Dia ada harta, tapi dia takut nak berbelanja. Dia takut nak spendkan harta dia tu. Itulah orang yang miskin sebenarnya. Sebab harta ni adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan sesuatu yang kita menikmati nikmat. Itulah namanya harta. Ada orang dia banyak, kebun-kebun dia, tanah banyak, rumah banyak. Tapi dia hanya bersifat memiliki, dia tak menikmati. Yang itu menjadikan manusia ni dia lebih tamak. Dia tamak. Kan? Sebab itu kita tengok, siapa yang suka ambil rasuah ni ibu-ibu? Siapa yang ambil rasuah? Orang yang dah kaya pun. Orang kaya. Orang Kan, kaya rasa. Kenapa orang kaya dia ambil rasuah? Tamak. Kan dia kaya. Kan dia kaya. Kenapa dia nak ambil Nak rasuah tambah kan? harta dia. Nak tambah harta. Dia tamak, nak lagi, ke tak cukup je. Sebab manusia ni, kenapa dia jadi tamak? Sebab dia ada harta, namun dia tak menikmati harta. Dia hanya memiliki je. Dia hanya memiliki saja. Saya ada 4 rumah. Dia tidur ke 4 rumah? Tak. Itu yang menyebabkan dia rasa tak puas. Saya nak belanja lagi. Saya nak memiliki lagi. Tapi, apabila dia menikmati harta, dia akan rasa puas. Kita sendirilah. Pagi ni kita makan cukup, dapat sarapan kan. Kita betul-betul menikmati rezeki yang kita makan. Kita rasa puas dah. Tak perlu kita nak rasa cemburu dengan orang. Tak perlu kita rasa puas sangat dah. Puas. Seronok sangat dengan apa yang kita miliki. Bangun tidur, kita sihat. Kita tengok ada anak-anak. Kita masih lagi boleh beribadah. Ada makanan yang terhidang, masih lagi ada di dapur. Kita rasa kalau kita menikmati, puas hati dah. Oh, saya rasa syukur sangat. Kenapa manusia jadi tamak ni? Sebenarnya sebab dia tak menikmati harta dia. Dia hanya memiliki tapi tak menikmati. Dan itu sebenarnya adalah tanda-tanda orang yang miskin. Dia miskin kerana dia takut kepada kefakiran. Takut kepada kemiskinan. Jadi dia tak spend harta-harta yang dia ada. Dia tak menikmati harta yang dia miliki. Okay? Yang itu kita boleh fahamlah kenapa agama ni mengajar kepada kita untuk berbelanja. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bila menyebutkan tentang harta, Nabi kata 3 perkara. 3 perkara ni adalah harta. Apa dia? Pertama kata Nabi SAW, harta itu iaitu apa yang kamu pakai. Apa yang kamu pakai sampai hancur. Saya pernah sebut hadis ni kan, dia fully utilized. Dia guna sungguh-sungguh apa yang dia ada, itulah harta. Dan ini berlaku kepada ibu-ibu ayah-ayah kita. Yang mana kalau ayah saya lah, dia pakai satu kereta ni, daripada kami kecil, itulah kereta yang ayah saya pakai. Saya masuk sekolah berasrama penuh, itulah kereta yang hantar saya pergi asrama. Dan sampailah saya masuk universiti, itulah kereta yang hantar saya ke universiti. Dan lepas saya habis universiti, saya pun ada kereta sendiri, itulah kereta yang ayah saya pakai. Itulah namanya harta. Sebab apa? Harta tu dia berkat, dia menjadi manfaat. Dia betul-betul dinikmati oleh tuan dia. Kita ada jam guna sungguh-sungguh, kita ada kasut guna sungguh-sungguh. Maksudnya
selagi menjadi manfaat kepada kita, selagi itulah disebut sebagai harta. Kan saya pernah sebut kan, kalau kita memiliki sesuatu tapi kita tak manfaatkan, kita beli macam-macam dekat rumah kita, tak guna pun, itu bukan lagi harta, maka itu adalah pembaziran. Kak Intan yang tuliskan. Yang kedua, apa yang kita makan. Kenapa? Sebab apa yang kita makan tu menjadi manfaat kepada tubuh kita. Dan yang ketiga, apa yang kita sedekahkan. Sedekah ni saya tak dapat apa-apa manfaat. Betul, kita tak dapat. Tapi bila kita bersedekah, dia menjadi manfaat kepada kita di hari akhirat. Iaitulah namanya adalah harta. Jadi, kita janganlah guna sampai koyak. Itu dah kedekut pula kan. Kedekut pula dah koyak-koyak, tukar lah. Dia tak nak tukar. Ada jenis macam tu pula. Ni macam kita kena balance. Sebab itu agama ni dia duduk di moderate, di pertengahan. Dia tak boleh terlalu berbelanja jadi boros, dan dia tak boleh tak berbelanja akhirnya menjadi kedekut. Dia tak boleh. Jadi dekat situ diikat dengan apa? Berbelanja mengikut keperluan, bukan berbelanja mengikut kemampuan. Okey, betul. Bukan mengikut kemahuan. Berbelanja ikut keperluan dan bukan kemahuan. Ada orang kata, saya tak nak beli rumah lah. Sebab beli rumah ni bazir. Ribu-ribu ni, ratus-ratus ribu ni. Juta-juta pun ya juga. Saya tak nak beli rumah lah. Tapi dia beli benda-benda yang murah-murah tapi banyak. Dia kena ingat rumah tu bukan kemahuan. Itu keperluan. Yang dia memang kena sediakan untuk isteri dia, untuk keluarga dia kan. Mesti. Sebab itu salah satu daripada tanggungjawab suami. Dia tak boleh kata, cukuplah kita menumpang rumah mak ayah. Tak boleh. Sebab hak isteri yang suami kena tunaikan, salah satunya adalah memberi ruang kepada isteri itu, ada satu ruangan yang dia rasa selesa. Ini mesti. Ini mesti. Benda ni saya minta maaf lah, saya tak nak sebut-sebut ibu-ibu, tapi secara syariatnya benda ni penting. Sebab selalunya ibu-ibu, ayah-ayah yang moden-moden ni, bila dia ada rumahnya besar-besar pula, berbilik-bilik, selalunya dia akan kata pada anak, tak payah cari rumah lah, duduk rumah ayah je. Duduk rumah ibu je. Rumah ni banyak, siapa nak duduk? Tapi sebenarnya seorang anak yang dah berkahwin, dia sebagai suami, dia kena ada ruang yang dia perlu sediakan untuk isteri dia. Supaya isteri dia ada ruang yang selesa, yang dia boleh buka aurat dia, dia boleh khidmat, dia rasa itu yang kita kata ni kawasan saya lah. Kawasan pemerintahan saya sebagai seorang suri rumah. Macam itulah. Itu benda penting syariat yang suami kena tunaikan. Dan ibu bapa pun kena fahami fitrah naluri manusia ataupun anak menantu dia. Begitulah. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi, seorang lelaki ni daripada Nabi cerita tentang kemiskinan dia, kefakiran dia. Summa atahu, cerita yang sama juga. Datang seorang akhar, seorang lagi, fasyaka ilaihi qata'as sabil. Lalu dia pun mengadu tentang kecurian. Dia dirompak di pertengahan jalan. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, Ya Adi, iaitu perawi tadilah, wahai Adi bin Hatim, hal ra'aital hirah, kamu tahu tak, kamu pernah sampai tak atau pernah lihat tak Hirah? Hirah ni adalah satu daerah di Kufah. Kalau tak terjemah tu Kufah. Kufah ni dekat mana ibu-ibu? Iraq. Iraq. Okey, Kufah ni dia berada di Iraq. Okey, Iraq. Dia ada dulu ada nama Kufah dan ada nama Basrah. Dulu Kufah ni salah satu daerah yang menjadi tamadun ilmu. Hebatlah Kufah ni besar. Dia Kufah ni besar tak besar, hebat tak hebat dia. Kalau orang sampai ke Kufah, dia balik ke negeri dia, orang akan tanya, orang dekat Kufah dulu baca buku apa? Orang dekat Kufah tu dia trend apa? Apa yang trend dia? Fashion dia ke? Ilmu apa yang dia pelajari? Apa teknologi yang dia ada? Sebab dia adalah tempat yang menjadi rujukan tamadun dunia dulu, Kufah dengan Basrah. Okey, ini salah satu tempat yang hebatlah, sama dengan kota Baghdad. Okey. Baik, jadinya Nabi cerita tentang Kufah. Kamu tahu tak cerita Kufah ni? Lalu dia kata apa? Lam araha, aku tak pernah nampak. Waqad unbitu minha. Namun aku tahu cerita tentang Kufah. Qala, kata Nabi SAW, fa in talat bika hayah. Kalau kamu ni dipanjangkan umur nanti, la tarayanna taghinata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil Ka'bah. La takhafu ahadan illallah. Nabi kata apa? Nanti kamu akan tengok az-za'inah. Za'inah ni apa ibu-ibu? Za'inah ni kalau kita tengok
unta, dia tunggangan unta ni, belakang unta tu dia ada tempat duduk. Kalau kita sebut pelana lah, tapi Zu'inah ni dia pelana yang ada bumbung. Selalu yang duduk dekat atas tu wanita-wanita yang tertutup. Macam mana nak bagi Kalau macam naik kereta kuda, ada satu macam bilik. Hari ni panggil caravan lah. Tapi zaman tu unta tapi dia bertutup. Pelana tu bertutup. Dia bukan untuk lelaki. Kalau lelaki sekadar ada tempat duduk je. Apa istilah dia? Tandu Tandu Betul tandu Pelik pula nampak Ke saya tak tahu tandu. Betul Tandu. Betul. Okey, macam itulah. Itu namanya Zu'inah. Jadi yang biasa duduk dalam Zu'inah ni wanita lah, wanita. Yang dia tidak ada pengawal, tak ada apa-apa, dia berjalan dengan tunggangan dia. Jadi Nabi kata apa? Kamu akan tengok ada Zu'inah ni, pelana yang diduduki oleh seorang wanita dalam satu tempat tu, dia berjalan daripada Hira. Jalan daripada Iraq, pergi ke Kaabah dalam keadaan dia boleh mampu tawaf. Maksudnya, dia pergi dalam selamat. Dia tak dirompak pun. Tak ada apa-apa pun yang ditakutkan. Melainkan la takhafu ahadan illallah. Tidak ada yang dia takut melainkan Allah. Zaman Nabi cerita ayat tu. Zaman kita ni wanita-wanita yang tidak ada mahram pergi musafir. Berjalan-jalan seorang-seorang, berjalan dua orang, kumpulan wanita aja. Saya adalah kadang-kadang bawa trip kan. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang umur 50-an, 60-an. Suami tak ada dah meninggal dah. Dia berjalan apa? Berjalan dengan kawan-kawan dia. 2 orang, 3 orang. Selamat pergi sampai overseas, sampai ke sana sini pergi. Tak takut apa-apa. Itulah konteks yang Nabi nak kata. Nanti ada satu masa nanti, kalau kamu panjang umur, kamu boleh tengok daripada Hirah ni, Iraq, orang pergi ke Kaabah, buat umrah atau buat haji, pergi bersendirian. Seorang wanita ni, tanpa apa-apa yang dia takuti. Tak ada dah. Qultu fima baini wa baina nafsi. Fa aina du'a rutayyi alladhi qad sa'arul bilad. Lalu dia akan kata siapa nama ni, Adi bin Hatim, dia kata pada diri dia, boleh ke ada orang boleh berjalan bersendirian macam tu, seorang wanita berjalan bersendirian? Mana perompak-perompak daripada Tayyib? Tayyib ni satu daerah lah dulu, terkenal sebagai kawasan hitam. Mana perompak-perompak? Tak ada orang nak merompak ke? Benda ni Nabi cerita masa depan. Kalau kamu panjang umur, sebab itu Nabi kata tadi, talat bika hayat. Kalau kamu panjang umur, kamu akan jumpa zaman tu. Zaman kita ni kita boleh nampak dah. Kemudian Nabi kata apa? Wala in talat bika hayat. Kalau kamu panjang lagi umur, la tuftahanna kunuzu Kisra. Kamu akan membuka khazanah-khazanah kekayaan Raja Kisra. Kisra ni adalah Raja Parsi. Raja Parsi. Qultu, lalu kata Adi ni, Kisra bin Hurmuz, adakah Kisra bin Hurmuz, adakah Raja Parsi ni? Nabi SAW menyebutkan Kisra bin Hurmuz. Ya, Kisra bin Hurmuz. Kenapa ibu-ibu hadis ni Nabi sebut macam ni? Kena ingat, zaman Nabi SAW ada 4 kerajaan besar di dunia. Kerajaan yang besar di Asia jauh. Kita kata Asia yang negara kita ni lah. Kerajaan yang paling besar ketika itu adalah kerajaan China. Kemudian kita pergi ke Timur Tengah, ada 2 kerajaan yang berkongsi, iaitu kerajaan Parsi dan juga kerajaan Rom Timur yang disebut sebagai Byzantine. Ni. Kemudian ada kerajaan besar daripada barat, iaitu kerajaan Rom. Ini 4 kerajaan besar. Jadi bila Nabi SAW sebut negara Mekah dan Madinah ni hampir dengan Parsi sebab mereka berada di Timur Tengah. Bila Nabi kata kamu akan dapat membongkar harta-harta Kisra ni, Raja Parsi ni, sahabat-sahabat terkejut. Betul ke kita akan buka? Benda tu menjadi bukti hari ni. Parsi duduk di bawah mana? Iran. Iran duduk di mana? Iaitu dalam keadaan di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Walaupun mereka Syiah lah, tapi mereka menyebutkan baginda Nabi SAW itu adalah sebagai Rasulullah. Okey, baik. Kemudian Nabi kata lagi, wala in talat bika hayah. Kalau kamu panjang umur lagi, la tarayanna ar-rajul yukhriju mil'a kaffihi min dhahabi aw fiddah yatlubu man yakbaluhu minhu fala yajidu ahadan yakbaluhu minhu. Kata Nabi SAW, kalau kamu panjang umur lagi, kamu tengok ada seorang lelaki ni, dia akan keluarkan emas ataupun perak daripada tapak tangan dia. Punya banyak harta, dia keluarkan emas perak tu dengan tapak tangan dia.
Lalu dia nak berikan kekayaan itu kepada sesiapa yang ingin menerimanya. Namun tidak ada lagi seorang yang nak menerimanya. Sebab apa? Sebab zaman tu semua orang dah jadi kaya raya dah. Tak ada orang lagi nak harta dah. Tak peduli pun harta ni. Sebab orang dah kaya raya. Tetapi hadis ni ada satu konteks yang lain. Dia berbeza sikit. Konteks ni ada orang ada harta, dia nak bagi harta pada orang lain tapi orang lain tak nak. Ada juga yang menafsirkan ini bukan kerana orang yang berada kat sekeliling tu dah kaya dah. Tak. Tapi waktu itu kekayaan sudah tidak menjadi manfaat. Sebab apa? Saya bayangkan macam ni. Di akhir zaman nanti kekayaan ni dah melimpah-limpah. Budak tak pergi kerja. Jadi YouTuber pun jadi kaya raya contohlah. Tapi zaman tu orang dah tak pandang harta. Orang pandang apa ibu-ibu? Orang nak makan dah. Sebab sumber makanan terhad. Orang dah tak pandang dah. Kamu ada kereta besar ke, rumah besar, tak ada dah. Sebab orang nak makan. Makanan tak ada dah. Air jadi mahal. Sumber-sumber keperluan dah terhad. Dah habis dah. Yang ada sikit-sikit. Macam kita hari ni lah. Kita ada oksigen. Kita semua boleh bernafas. Bayangkan satu masa nanti oksigen sedikit. Tinggal satu botol je oksigen. Contoh satu botol ni oksigen. Dan oksigen tu bermanfaat untuk seorang je. Tak boleh dua orang. Macam mana? Manusia sanggup berbunuh-bunuhan. Kamu letaklah 1 juta sekalipun orang tak akan jual oksigen. Sebab apa? Sebab dia adalah perkara keperluan. Okey. Jadi Nabi nak bayangkan macam tu. Ada orang dia keluarkan harta dia dengan tapak tangan dia keluar emas, keluar perak. Dia nak bagi pada orang, orang lain tak nak dah. Ini cerita akhir zaman. Benda ni berlaku tak? Berlaku. Okey? Berlaku. Baik, kemudian Nabi kata apa lagi? Kata Nabi SAW, وَلَا يَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمْ لَهُ. Nanti kamu akan bertemu dengan Allah di hari akhirat, tidak ada di antara kamu penterjemah yang menterjemahkan kamu. Maksudnya antara kita dengan Allah, kita bersendirian nanti. فَلَا يَقُولَنَّ لَهُ. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tanyakan kepada kita, Alam ab'ath ilaika rasula. Bukankah aku telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul? Fayuballighuka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah rasul itu telah menyampaikan kepada kamu? Kawan ni kata apa? Bala, ya. Kami dah didatangi rasul dan rasul pun telah menyampaikan seruan kepada kami. Fayaqula, Allah firman lagi, alam u'tika mala. Apakah kami telah memberikan harta kepada kamu? Wa ufdil alaika, dan telah beri lebih harta kepada kamu? Fayaqulu, dia pun kata bala, ya, kamu dah beri harta padaku dan melebihkan harta kepada aku dah. Fayanzuru an yamini, dia tengok belah kanan, dia tengok adanya api neraka. Wa yanzuru an yasari, dia tengok belah kiri, dia nampak ada neraka. Qala Adi, lalu Adi pun berkata, aku dengar waktu itu Nabi SAW pun bersabda, ittaqun nar walau bisyikkati tamrah. Lindungilah diri kamu daripada azab api neraka walau hanya dengan separuh buah tamar. Faman lam yajid syiqqata tamrah. Kalau kamu tak ada separuh biji tamar, fa bi kalimatin thayyibah. Cakaplah benda yang baik. Ini sama kan hadis yang kita bincang tadi tu? Ibu-ibu boleh baca sampai bawah tu, hadis yang hampir sama. Okey. Baik, sekarang ni kita tengok apa yang Nabi nak sampaikan. Nabi nak bagi tahu kepada kita daripada zaman Nabi tu sampailah generasi yang akan datang. Sebab itu Nabi kata, umur kamu nanti kalau panjang jumpa macam tu. Umur kamu nanti panjang jumpa benda ni. Umur kamu panjang lagi kamu jumpa peristiwa tu. Maksudnya daripada zaman ke zaman, generasi ke generasi, sedekah ni relevan. Sedekah ni relevan. Dia benda yang sangat special. Baik, saya nak bawa ibu-ibu tengok apa keutamaan sedekah. Banyak keutamaan sedekah. Yang ni yang kita sebut awal tadi. Orang yang bersedekah sangat memerlukan kepada peminta sedekah. Kerana orang yang meminta sedekah hanya dapat harta kita. Tapi kita yang bersedekah, kita dapat macam-macam. Apa dia? Yang pertama, iaitu kita akan diberikan kemuliaan dan kita tidak akan dikurangkan harta. Sudahlah Allah tak kurangkan harta kita, bahkan Allah berikan kemuliaan. Sebab dengan pemberian itu dimuliakan kedudukan dia. Dalam satu hadis riwayat Al-Imam Muslim, Nabi kata apa? Ma naqasat sadaqah min malin. Tidak akan berkurang satu sedekah itu, satu harta itu dengan sedekah. Maksudnya dia bersedekah, tambah lagi harta. Dia sedekah, tambah lagi harta. Yang ini hadis yang kita bincang pada
bulan ataupun pertemuan yang lalu. Yang Nabi kata apa? Yang Allah kata apa? Kalau kamu bersedekah, aku yang akan top up harta kamu. Ya, Allah jamin. Wa ma zadallahu 'abdan ya'fu illa 'izzan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi hamba yang pemaaf melainkan adalah dengan kemuliaan. Jadi orang yang bersedekah ni tambah mulia dia dan tambah juga harta dia. Ini pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang bersedekah itu berlipat kali ganda pahalanya. Pahala dia adalah unlimited. Dia sama dengan pahala berpuasa. Okay? Pahala puasa dengan pahala sedekah ni sama. Dia tidak ada had. Orang yang salat jamaah, dia dapat pahala 1. Kalau dia salat bersendirian 1. Kalau dia salat jamaah 25 kali ganda ataupun 27 kali ganda. Itu orang yang salat jamaah. Kalau orang yang baca Quran, 1 huruf 10 hasanah. Kita boleh hitung lah, boleh kira. Tapi kalau orang yang berpuasa tak ada. Dia special. Ganjaran puasa tu unlimited. Macam itulah juga dengan pahala sedekah. Dia unlimited. Dia mengikut keikhlasan kita. Cuma beza di antara puasa dengan sedekah, sedekah ni boleh dilakukan serta-merta. Tapi kalau puasa, dia dilakukan dengan satu tempoh. Okay, dia ada tempoh dia dan dia mengambil masa. Tapi sedekah ni tak. Ada harta bagi. Dia boleh serta-merta. Hadis firman Allah yang maklum, yang ibu-ibu tahu. Manusia bila sampai waktu ajal dia minta Allah tangguhkan. Sebab apa? Dia nak ambil masa sedikit tu untuk pergi bersedekah. Sebab itulah amalan ibadah yang paling mudah untuk dilakukan dalam masa sama memiliki ganjaran yang berlipat kali ganda. Poin yang kedua ni ibu, tadi orang yang bersedekah tak akan dikurangkan harta dia dan orang yang bersedekah tadi diberikan kemuliaan. Yang kedua ni, orang yang bersedekah pahalanya berlipat kali ganda. Saya tak sempat nak baca, nak ulas. Tapi ibu-ibu boleh tengok firman Allah surah Al-Baqarah ayat 261. Okey. Cerita ayat yang maklum kita tahu, 1 biji benih boleh tumbuh 7 tangkai. Kemudian dia boleh pergi kepada 100 biji. Kemudian dia boleh pergi lagi dia berkembang Nak bagi bayangan kepada kita sejauh mana kita ikhlas, Allah Ta'ala akan jadikan pahala itu berlipat kali ganda. Okay, bayangkan kalau tangkai itu dia keluarkan biji yang banyak. Daripada 7 tangkai, 1 tangkai ada 100, jadi 700. Itu baru tangkai dia, baru keluar buah. Belum cerita lagi kalau ada orang ambil manfaat, kalau binatang makan pula, semua tu jadi pahala yang tak terhitung. Apatah lagi orang Arab, kalau digunakan perkataan ataupun angka 700, 7,000 dan sebagainya, ada setengah kaedah menggunakan angka-angka itu menunjukkan dengan isyarat infinity. Dia bukan menunjukkan secara tepat. Itu 7 lah tak. Tetapi dia menunjuk isyarat infinity. Itu kaedah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bersedekah ini menjadi bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bersedekah ni menjadi bukti keimanan dia kepada Allah. Dan ini Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 92. Ini ibu boleh semak kemudian. Okay? Sebab apa? Bila kita keluarkan harta kita, bila kita bersedekahkan harta kita, kita tak mengharapkan balasan daripada manusia. Kita tak ada ROI kan, return on investment. Saya dah bagi harta kat awak kena balas balik lah. Tak ada. So, harta yang kita keluarkan itu atas dasar keimanan kita. Kita meyakini yang tidak ada orang yang boleh membalas semua ni melainkan hanya Allah Ta'ala je. Allah satu-satunya Tuhan yang akan membalas. Jadi banyak orang yang bersedekah tu sebenarnya nak bagi tahu banyak dan kuatlah keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Bila kita rasa takut nak keluarkan sedekah ni, sebenarnya mungkin ada kekurangan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi bukti orang yang beriman pada Allah adalah dengan dia memperbanyakkan sedekah. Ibu-ibu boleh semak nanti di dalam surah Al-Lail. Surah Al-Lail Allah cerita tentang orang bakhil dan orang yang kuat bersedekah. Dan semuanya datang daripada orang yang kuat keimanannya kepada Allah Ta'ala. Ini kalau ada rezeki nanti kita boleh baca
tafsir surah Al-Lail. Allah cerita tentang orang yang bakhil dan orang yang kuat bersedekah. Macam mana nak menghilangkan kebakhilan? Dia kena ada keyakinan dan keimanan pada Allah Ta'ala. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, dengan kita bersedekah, tanpa kita sedari, dia memadamkan dosa-dosa kita. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kata Nabi, sedekah itu dapat memadamkan dosa seperti mana air yang memadamkan api. Macam mana api padamkan, air memadamkan api, macam itulah sedekah memadamkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Okey, itu yang keempat. Dapat ibu-ibu? Boleh? Ibu-ibu dah pergi sarapan ni. Dapat? Boleh? Okey. Berikutnya. Okey, baik. Berikutnya. Orang yang bersedekah ini, dia dapat satu lagi special di hari akhirat. Iaitu dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan, di hari akhirat nanti ada pelbagai pintu syurga. Kan, yang mana Nabi kata apa? Nanti akan ada manusia yang akan dipanggil melalui satu pintu. Orang yang salat akan dipanggil, lalu dia akan masuk ke pintu salat. Orang yang berpuasa akan dipanggil dan dia akan masuk ke pintu Rayyan. Dan orang yang berjihad akan dipanggil. Dia akan masuk ke pintu jihad. Dan orang yang bersedekah pun akan dipanggil sebab dia akan masuk ke pintu sedekah. Kalaulah kita fahami hadis ni, saya minta maaf ibu-ibu, tak cukup masa nak bincang ni, tapi kalau kita fahami hadis ni, kita tengok. Saya ni kalau dipanggil nanti, apa amalan yang saya dominan? Saya orang yang ahli puasa ke? Kita fikir, puasa Ramadan saya buat, puasa sunat macam mana pula? Kalau dipanggil lah, ahli puasa bangun, masuk ke pintu ahli puasa, macam saya bukan je ahli puasa. Nanti dipanggil pula, orang yang ahli jihad bangun, pergi. Rasa macam bukan ahli jihad juga. Apa lagi? Nanti akan dipanggil sebagai ahli sedekah, bangun. Kita ni ahli sedekah ke tidak? Kita boleh tanya pada diri kita hari ni. Mana amalan yang saya betul-betul buat? Yang saya ni dikenali sebagai ahli dalam amalan tu. Puasa ke? Sedekah ke? Jihad ke? Apa lagi? Sebagai ahli sekian-sekian ibadah ke? Kita tengok. Kita berada di mana? Benda ni penting ibu-ibu untuk kita tahu. Kerana apa? Saya bayangkan kalau kita pergi satu tempat, kita beli satu peta, kita buka peta tu, apa benda yang ibu-ibu cari? Kalau kita ada peta, kita buka. Apa benda yang kita cari? Ibu-ibu. Kalau kita duduk satu tempat, pergi satu mall, kita tersesat, kita membeli satu peta. Tengok peta mall ni. Apa yang kita cari? Benda pertama sekali. Cari Jalan tempat keluar. makan, lapar. Aduh. Cari jalan keluar. Tak. Nampak sangatlah ibu-ibu ni dilahirkan di mall ni. Memang tak, saya tak pernah sesat dekat mall. Tak. Kita kalau buka peta, benda pertama kita cari, kita di mana? Betul kan? Sebelum nak cari kedai makan, sebelum nak cari jalan keluar, kita nak tahu kita ni di mana. Bila kita tahu kita di mana, barulah kita tahu kita nak ke mana. Jadi, penting kita sedari bila hadis ni baca, orang bila sedar, saya ni ahli apa? Ahli solat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli zikir, ahli apa kita ni? Kita sedari dulu sebab kita nak tahu kita ni di mana. Bila kita tahu kita di mana, barulah kita tahu kita nak ke mana, kita nak buat apa, baru kita tahu. Jadi penting kita nak kenal pasti kita ni duduk di mana sekarang. Kalau kita rasa saya ni tak berada di mana-mana ni, nak kata ahli ni pun tidak, ahli ni pun tidak. Yang itu penting untuk kita sedari. Supaya kita tak rasa jemu beramal. Kita dah rasa macam hari ni, saya dah macam-macam amal saya buat. Apa amalan awak buat? Cuba fikir. Bila fikir-fikir, macam tak beramal sebenarnya. Benda tu yang saya nak sampaikan. Jelas ibu-ibu? Jadi, dengan adanya sedekah ni, menjadikan kita berada nanti sebagai ahli sedekah. Dan akan masuk ke syurga Allah melalui pintu syurga khas untuk orang yang bersedekah. Disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari sebagai babus sadaqah. Allah Ta'ala akan panggil nanti. Ahli sedekah bangun. Dia akan bangun dan dia akan pergi ke syurga pintu ahli sedekah. Yang berikutnya, orang yang bersedekah ni, dia akan dapat satu kedudukan yang special. Iaitu dia akan duduk bersama dengan 7 golongan yang duduk di bawah naungan Allah di Yaumul Mahsyar. Hadis ni masyhur kan? Imam yang adil,
hati yang terpaut kepada masjid, pemuda yang beriman, macam-macam kan. Salah satu yang ibu-ibu kena ingat, yang nombor 6 ke nombor 7, iaitu dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kiri dia tak tahu. Dia duduk di bawah salah satu golongan daripada 7 golongan yang akan dilindungi di Yaumul Mahsyar. Seorang ulama hadis daripada Eropah, saya tak ingat nama dia, Ibn Abdul Bar, dia kata apa? Yang disebutkan sebagai naungan Allah di Yaumul Mahsyar, iaitu dia berada di dalam syurga Allah. Orang masih lagi duduk di Yaumul Mahsyar, kepanasan. Tapi 7 golongan ni, yang dia duduk di Fizilli ni, dia duduk di bawah naungan ni, dia sebenarnya berada di dalam syurga dah. Dia dah duduk dalam syurga. 7 golongan khas ni, VVIP ni. Salah satunya adalah orang yang bersedekah. Sedekah tu pula dengan syarat, iaitu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Sembunyi dekat sini bukan kata kita tak tahu. Sembunyi dekat sini kita tak ceritakan kepada orang lain dan kita tak menyakitkan orang lain. Sebab ada orang dia sedekah tapi dia menyakitkan orang lain. Dia cerita dan dia menyakitkan orang yang menerima tu dengan penghinaan dia, ucapan dia. Ini pun tak dibenarkan. Okey. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ini lagi special. Di dalam satu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Tabrani, Nabi kata apa? Nabi kata apa? Bentenglah harta kamu dengan zakat. Zakat ni menjadi benteng kepada kita. Dan Nabi kata juga, dan ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Ubati penyakit kita ni dengan sedekah. Tanpa kita sedari, rupanya dengan bersedekah ni bukan dengan nilai. Bersedekahlah mengikut keikhlasan yang kita mampu lakukan. Sedekah itu menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Yang paling penting sekali adalah penyakit hati kita, iaitu penyakit hubbud dunya. Penyakit cintakan kepada harta. Wallahu a'lam. Baik, saya serahkan kepada Kak Mira. Soalan kita, Ustaz. Satu soalan boleh? Silakan satu soalan je, Ustaz kata. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kita ni memang nak sumbangan. Tapi suami pun nak bagi, dia kata tanya kita berapa. Bagi tu, dia kata nak beritahu ke atau kita senyap je? Okey. Suami tanya lah, orang lain tak tanya lah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, baik. Pertama, suami tu bertanya kerana apa? Kalau keperluan dah mencukupi, sebab kita bersedekah ni setelah kita ada harta dan harta tu ada lebihan. Maka waktu itulah kita baiknya untuk bersedekah. Dan sedekah tu pula afdalnya adalah kepada orang yang kita tanggungi ataupun daripada kalangan keluarga kita. Sebab itu pahala sedekah ni, kalau kita bersedekah, kita dapat satu pahala. Tapi kalau kita bersedekah kepada ahli keluarga, maka kita akan dapat 2 pahala. Satu pahala sedekah, satu lagi pahala menghubungkan silaturahim. Tu ada kepentingan dekat situ. Tapi paling penting sekali, sedekah ni dikeluarkan apabila kita ada lebihan harta. Sebab itu hadis tadi tu Allah tanya kan, aku beri kamu harta tak? Beri. Aku beri lebihan tak pada harta kamu? Beri. Jadi kat situ menjadi hukum. Tapi ada juga orang yang ngam-ngam rezeki dia. Tapi sebab keyakinan dia dan dia nak rebut peluang tu, dia bersedekah. Yang ni memang ada ganjaran besar lah pada orang ni. Tapi itu bukan lagi kewajipan. Dia waktu itu menjadi pilihan kepada dia. Dia nak bersedekah ataupun tidak. Yang utama adalah memenuhi keperluan dia. Tapi kewajipan bersedekah ni, maksudnya perlu dia bersedekah ni apabila dia dah ada kecukupan dari sudut keperluan namun dia ada lebihan. Jadi kita tengok balik pertanyaan suami itu, adakah keperluan-keperluan kita ni telah dipenuhi? Keperluan ni kena lihat juga. Contoh kalau kita dah berusia pula, memang dari sudut makan minum kita cukup. Tapi ada tak simpanan kita untuk kalau kita menghadapi kesakitan, kesulitan? Kalau kita ada ulang alik check up ke, buat medical check up ke apa semua hospital ke, cukup tak kita punya simpanan? Benda tu penting, mesti dia ambil kira. Jadi kalau benda-benda tu tak memenuhi lagi dan suami bertanya tu, maka jawablah, saya nak ni, tak ada masalah. Okey. Tapi ada baiknya kalau semua dah cukup, memang ada lebihan. Selalunya kalau ada lebihan orang dah tak tanya dah sebab orang tahu dia kaya, sekati dia lah nak belanja ke tidak kan. Pada waktu itu kalau boleh kita rahsiakan. Tapi waktu tu ujian untuk kita pula.
Waktu kita banyak duit kan, kita cerita pula, saya sedekah dengan sebulan, saya sedekah sebulan. Itu yang jadi ujian untuk kita pula. Okay, jadi tengok pada konteks kita lah, keadaan kita. Kalau duit tu ngam-ngam, suami bertanya tu sebab nak tahu duit keluar masuk, ekonomi rumah tangga ni macam mana, bagi tahulah. Sebab saling kita berhajat kepada satu sama lain kan. Tapi kalau ada lebihan dan dia pun tak ambil tahu, lebih baik untuk kita rahsiakan. Sebab amalan kita semua orang tahu, semua orang nampak. Kita puasa, kita solat, kita itu ni. Tapi sedekah ni kita cuba rahsiakan sebab kita nak reserve. Ada satu amalan yang orang lain tak tahu, hanya saya dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Supaya di hari akhirat nanti, bila Allah hisap, boleh jadi amalan kita tu Allah tak terima kerana kita ada unsur menunjuk ke apa ke. Tapi kita cuba bayangkan ada satu amalan yang kita akan persembahkan pada Allah. Ya Allah, ini amalan yang saya dah rahsiakan sehabis baik di dunia dulu. Dan ia hanya pengetahuan kau. Apa dia? Sedekah. Dan ini pernah dibuat oleh cicit Nabi, iaitu Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Dia bersedekah dan dia rahsiakan daripada pengetahuan umum. Termasuklah keluarga dia. Tak ada orang pun tahu yang dia pernah bersedekah. Dia rahsiakan. Itu yang lebih baik. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, alhamdulillah. maaf Ustaz. Satu lagi soalan Silakan. boleh tak Ustaz? Okey. Satu lagi makcik nak tanya. Okey, makcik tak ada suami dah. Tapi macam Ustaz kata tadi, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu kan. Tapi makcik punya habit ni suka mencatat. Jadi tiap-tiap perbelanjaan, duit atau sedekah, makcik catat dalam satu buku khas untuk makcik seorang je. Anak-anak pun tak tahu. Macam mana pandangan Ustaz macam tu? Okey je, tak ada masalah. Itu dari sudut kita punya pengurusan kewangan kita lah. Catatan tu untuk kita rekodkan duit keluar masuk. Kan, itu baik sebenarnya, baik. Yang pentingnya kita mencatat tu untuk kita, rahsia kita je. Untuk dalam pengetahuan kita. Tak adalah kita mencatat tu anak-anak tahu. Maksud kita pun ada niat memang nak tunjuk saja je. Dah catat-catat. Tak ada kan. Catat-catat letak pula atas meja. Orang tak ada. Kita untuk kita tak ada masalah. Bagi saya tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Bersama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Kak Mira. Saya bateri nak habis tau. Kak Mira. Okey, baik-baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak Ustaz. Masya Allah. Ini hadis yang sangat best. Suka tentang bersedekah ni. Sedekah boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah. Masya Allah. Banyakkanlah bersedekah. Jutaan terima kasih kepada jemaah yang sangat suka bersedekah dan istiqamah berinfak di tabung Gemenur Iman. Masya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah kita itu Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ustaz, sikit je bahan. Petang ni kuliah bersama dengan Ustaz Muhammad Zukri bin Awal Jalil dengan kitab Qalbun Salim pukul 5 petang insya-Allah. Jadi saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelamai daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih, kafarah dan surat Al. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.